Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Tutorial kali ini kita akan membincangkan mengenai subtopik L'Hopital, ya, L'Hopital rule. Okey, jadi mari kita imbas semula L'Hopital rule tu macam mana. Secara umum dia saya pernah bincangkan, kita ada 4 bentuk kan, 4 bentuk. Di mana kalau kita jumpa bentuk-bentuk yang sedemikian, kita boleh menggunakan L'Hopital. Tapi secara basis dia, apabila kita hendak menggunakan L'Hopital ini, kita yang pertama sekali kena pastikan the given function tersebut adalah dalam bentuk fraction. Seperti contoh nombor 1 ni kan, nampak tak? Ini ada atas ada bawah kan, dalam bentuk fraction. Ya. So baru kita boleh buat. Dan yang keduanya, kita akan differentiatekan the numerator dan juga the denominator secara berasingan. So macam tu ya. So jadi kita imbas semula 4 bentuk tu. Yang pertama sekali, kalau kita jumpa bentuk fraction yang macam mana, yang bentuk yang kosong per kosong, infinity over infinity, bentuk macam tu kan. So itu adalah bentuk di mana kita boleh menggunakan L'Hopital. Yang kedua, apabila kita jumpa bentuk contohnya asal darab kosong darab negatif infinity, misalnya macam tu. Okey. Jadi kes yang kedua ni, bentuk yang kedua ni, eventually dia adalah hasil darab dua fungsi. Bila hasil darab dua fungsi, maknanya kita somehow kita kena createkan supaya dua fungsi yang berbentuk hasil darab tu kita akan jadikan dia sebagai fraction. Itu kita punya alternatif lah kan, macam mana kita nak settle down benda tu. Tapi last kali kita akan dapat fraction juga. Okey, bentuk yang ketiga kalau masih ingat lagi adalah penggunaan ln. Ingat tak? Kita kena guna ln kan. Dan yang keempat adalah hasil tambah dua fraction. So ataupun hasil tolak dua fraction. So kita tak nak ada dua fraction kat situ. Jadi somehow kita kena combinekan jadi satu fraction, dan baru kita tengok sama ada L'Hopital wajar kita gunakan ke ataupun tidak. So harus diingat ya, dalam satu-satu case, contohnya macam ni ya. Okey, contohnya macam ni, ada setengah-setengah case kita tidak perlu menggunakan L'Hopital pun. Okey. Jadi contohnya macam ni lah. Kalau kita cuba substitute the limit value ni, iaitu -1 ini, apabila kita cuba masukkan ke dalam function ini, katakan dia dapat jawapan 0/1. So 0/1 is equal to 0. So maknanya kita dah ada jawapan. So dalam kes yang macam tu, maka kita tak perlu menggunakan L'Hopital. Maksudnya kita tak perlu untuk differentiatekan atas dan juga differentiatekan bawah. Clear tak? Okey. Okey, kita pergi kepada contoh kita yang pertama sekarang. Jadi kita kena lihat kewajarannya, perlu tak kita apply the L'Hopital? Jawapannya ya, perlu. Sebab apa? Apabila kita cuba masukkan limit punya value ni, nilai x ni, kita dapat bentuk ini, 0/0. Maka kita boleh menggunakan L'Hopital. Dan bentuk ini pun telah pun memenuhi syarat kan, sebab dia adalah fraction, betul. Jadi kita akan differentiatekan yang atas, differentiatekan yang bawah, semacam tu je. Okey, untuk contoh nombor 1 ini saya saja bawakan cara yang boleh kita gunakan. Yang pertama ni adalah cara factorization. Ini cara yang sebelum ini kita pakailah. Pun boleh juga, tapi lambat kan. Jadi dalam kaedah yang factorization ini, kita biasanya kita akan factorizekan yang atas ni, nampak Lepas tu kita akan cancelkan yang atas, cancelkan yang bawah ni, yang tinggal cuma x tolak 1 je lah, yang macam ni lah kan. So bila dah dapat yang ini, kita akan substitutekan nilai x ni sekali lagi, nilai limit ni kan, x approaches to -1 ni masuk sini, dan kita dapat jawapan negatif 2. ok, so in comparison to the L'Hopital rule, approach yang kita gunakan ini jauh lebih mudah.
Nampak tak soalan dia? Soalan dia lah macam ni kan, tak cukup besar ya. Okey, yang ini. Okey, jadi kita akan differentiatekan yang numerator. Kita dapat apa? Kita dapat 2x tolak kosong. Habislah. Yang bawah ni pula denominator, kita differentiatekan, kita dapat 1 tambah kosong. So dapat ni lah. Ni yang kita dapat 2x over 1. 2x over 1. Dan bila kita dah differentiatekan sekali, maka seperti biasa kita akan substitutekan the limit value. Masukkan minus 1 ni ke dalam ni. Tengok apa cerita. So kita terus dapat satu nombor, iaitu negatif 2. And it is similar with the factorization punya approach. Nampak kan? Dia jauh lebih mudah kan? Ini lambat sikit lah. Ok, habis contoh 1, we go to our second example here. So macam ni ya. Sebelum saya tunjukkan solution tu, kita borak-borak dulu yang ini. Ok, now bentuk ini dah dalam bentuk fraction. Dah ok dah tu. Ya, dah ok dah. Now, second thing adalah kita kena try to substitute this value. 1 ni, cuma masukkan ke dalam. Kita kuatir-kuatir, apabila kita gantikan nilai 1 ni, kita masukkan dalam ni, kita dapat nilai jawapan dia 5. Contohnya macam tu kan. Kalau dah terus dapat satu nilai, kita tak perlu apply L'Hopital. Tapi dalam contoh ini kamu nak jelas kan, kalau kita gantikan 1, so kita akan dapat 1 tolak 1, which is kosong. Yang ini pun 1 tolak 1 sama dengan kosong juga. So maknanya dia end up dengan 0 over 0. ok, itu adalah bentuk yang pertama kan. Bentuk yang pertama kan, 0 over 0. Maka kita akan differentiatekan yang atas dan akan differentiatekan yang bawah. So yang atas ni dapat berapa? 9x kuasa 8 tolak kosong. Yang bawah ni 5x kuasa 4 tolak kosong. Yang ni lah saya terangkan. Yang macam ni. So kita dapat yang ni lah. Ya. Yang ni. Jadi bila dah dapat yang ini, kita simplifykan dulu yang mana-mana boleh tu. Sebab kita nampak kan indeks ni sama ni kan. Jadi saya susun semula 95 ni letak kat luar dan sebagainya. Yang tinggal variable dia adalah x kuasa 4 sahaja. Dan kita masukkan 1 ni. Maka kita dapat 95. Boleh nah? So, okay, quite easy for the 2 question. Kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, kita ada cos dan juga ada sin. Yang ni ada cos dan juga ada sin. Ok, so sekarang ni kita lihat, tengok yang ni kita dapat apa. Ok, kita masukkan dulu ya. Kita masukkan dulu pi over 2. Pi over 2 ni 90. Ya, 90. Jadi kalau cuba kita masukkan tu, kalau cos 90 kita dapat apa? Cos 90 yang atas ni kita dapat kosong. Lepas tu ini pula sin 90. Sin 90 sama dengan 1. So yang bawah ni 1 tolak 1 kosong. Ok guys, bentuk ini is 0 over 0. Maka kita boleh gunakan L'Hopital, di mana kita akan differentiatekan yang atas, differentiatekan yang bawah. Macam ni lah. Kita kena buat macam tu dulu ya. Sebab kita runsing, bila kita masukkan nilai limit ni, dia bagi kita nombor. Kalau dia bagi kita nombor, then tak payah guna L'Hopital. So jadi saya, ya, mana dia? Yang ni. So saya pun differentiatekan cos dan saya dapat negatif sin x. Lepas tu yang bawah ni saya dapat kosong tolak cos x. Inilah. Okey. Dan saya dapat ini adalah positif. Ini dah kan ada negatif kan? Ada negatif. Saya dapat positif lah. Sin over cos is tangent. So saya dapat tangent x. So masukkan ini. So kita dapat nilai dia adalah negatif infinity.
Okey, so kita dah start ada trigo sikit kan. Kita ni fobia sikit ni. Kalau ada trigo, kita ada apa lagi? Ln kan. Ada ln, dicampur pula dengan eksponen dan sebagainya kan. Jadi, tapi semua tu ada dalam set tutorial ini. Okey, kita belajarlah sikit-sikit. Okey now. Okey, ni apa cerita ni? Yang ini pula ni. Trigo lagi. Sebelum saya tunjukkan, kita bincang-bincang dulu. Okay, now kita kena, sebelum nak selesaikan ni, kena tengok-tengok juga kewajaran dia, sama ada kita perlu untuk differentiatekan atas dan bawah tu. Jadi kita cuba masukkan pi over 2, pi over 2 ada 90. So yang atas ni jadi apa? 1 tolak sin 90. Sin 90 adalah 1. So maknanya 1 tolak 1 kosong. Okey, yang atas ni kosong. Yang bawah ni berapa ni? So cosecant theta, cosecant is equal to 1 over sin kan? 1 over sin. So 1 over sin. 1 over sin 90. Ya, 1 over sin 90. Sin 90 adalah berapa? Sin 90 adalah 1. Betul tak? Sin 90 adalah, so maknanya 1 per 1. So sama dengan 1. So jadi yang atas ni kosong, yang bawah ni 1. So kosong per 1 sama dengan kosong kan. Nampak tak? Dia beri kita satu nilai. Jadi ini adalah satu contoh di mana kita tidak perlu menggunakan L'Hopital. Dekat sini saya dah tulis pun dah. Nanti kamu tengok yang ni substitute the value first, then apabila kita substitute the value, kita dapat kosong per 1. Ini tukarkan ya, cosecant ni is 1 per sin tau. 1 per sin. Jadi kita dapat kosong per 1. Kosong per 1 ni kita dapat kosong. Nampak tak? Kita dapat nombor. Cantik ni nombor. Kosong pun kosong lah, tak apalah kan. Jadi dalam kes ini, no need to apply the L'Hopital rule. So please remember ya, saya daripada mula tadi saya dah terapkan kewajaran kita nak gunakan L'Hopital tu. Nak guna ke tak nak? Jadi kita kena masukkan nilai tu dulu. So kalau perlu kita gunakan L'Hopital, kita guna. Kalau tak perlu jangan. Ini contoh yang jangan guna. Kalau guna confirm salah. Macam itulah. Yang pertama confirm salah, yang kedua kita wasting our time. Okey. Tengok soalan nombor 5 pula. Ini macam-macam dah ni. Tangent. Okey. Udahlah tangent, nombor tak ada pula. Nampak tak ini kan? Tangent px, tangent qx. Macam ni kan? Okey. Jadi so kita tengoklah ya. So dekat sini memang bila kita cuba masukkan, kita akan dapat apa ni? Tangent kan, tangent kosong kita dapat kosong per kosong kat sini kan. So jadi kita kena differentiate. So kita dapat in the form of 0 over 0, maka kita akan differentiate dekat sini. Okay, please learn something here. Sebab pada pendapat saya rasa all the structure what to do next macam is okay tau sebenarnya. How we check whether we need to apply the L'Hopital or not, itu kita tahu. Lepas tu kita tahu juga, nanti kita akan jumpa macam mana kalau we need to change the pattern, and then how what to do, the process what to do apabila kita buat ada loan dan sebagainya. Tapi itu adalah prosedur. Prosedur is prosedur. Kita takkan salah punya. Yang the most concern in this topic adalah the derivative. The derivative. Kita akan lupa derivative, kita akan confuse how to differentiate here and there, dan kita akan buat salah kat situ. So dalam topik ini, perkara yang paling penting adalah selain daripada kita cuba mengingat the L'Hopital punya pattern dan sebagainya, kita kena hati-hati dalam pembezaan. Yang itu. Okey. Ini contohnya, ini agak mudah sebab
the derivative is straight away. Yang ni Okey, jadi kita ada tangent px, kita ada tangent qx. So the derivative of tangent is secant squared. Secant squared. And don't forget kita ada px kan. P tu kena keluar lah. Macam ni lah, macam kita ada sin 3x. Bila kita differentiatekan sin 3x kan, kita dapat 3 cos 3x kan. Nampak tak 3 tu keluar? Jadi macam tu lah. So now we have P secant squared px. Yang bawah pun dapat Q secant squared qx. So macam ni. Right? Okay, so lepas tu bila kita masukkan, kita dapat 1, secant squared apa? 1 over cos kan? Cos kosong 1. Q dapat 1 per 1. So jadi jawapannya adalah P over Q. Okay guys, so yang ini Okay, so saya stop video ni untuk soalan nombor 5 terlebih dahulu. Kita akan sambung soalan lain dalam video yang akan datang. Hope you enjoy the video.